Lambat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil imani bihi wa syarafil islami lah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil khatimir rahmati wa ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bila khair Ustaz. Halil kitab ma'akum al-an ma'a qalim ar-rassas. Tak faham ah? Manahis ulum. Manahis ulum Ustaz tanya, Islamiyah. Ustaz tanya, naam je noh. Ustaz tanya, kitab ada kat depan tak lagi? Dah ready tak lagi dengan pensel? Naam. Naam. Okey. Pelajaran sebelum-sebelum ni, macam mana boleh ikut tak usul fiqh dan mantik? Okey tak setakat lah? Susah Boleh ke? lah. Senang ke? Macam mana? Tengah-tengah ke? Tengah-tengah kan. Tengah-tengah? Oh. Tengah-tengah ni maksudnya ada bahagian yang faham, ada bahagian yang tak faham lah. Ke tawaduk, malahan abang kata senang kan? Apa nama? Dina Mastura. Ada masuk tak? Dia tukar kelas tak? Oh, asal kelas ini dia tukar P4AK. Ya. Ada lagi tak nak tukar kelas? Sebab Ustaz difahamkan, bila kamu masuk sekolah nanti, kamu ada ujian lagi. Kiranya yang ada kelas sekarang ni pun tak tentu lagi lah. Betul tak? Tak tahu apa Ustaz. Tapi tak tahu apa Ustaz. Tak tahu apa Ustaz. Tiba-tiba Ustaz bak tu. Mungkin yang ujian tu untuk kelas account yang kelas AB saja kot. Mungkin juga Ustaz. Sebab Rasanya yang tu kot. cikgu kelas tak beritahu apa pun. Oh, dia tak beritahu apa pun. Sebab baru ni Ustaz dah minta list daripada seorang cikgu tu. Dia ni apa dia? Kerana dia list tu dia pegang semua lah. Lepas tu Ustaz minta kat dia, dia kata senarai tu tak tentu lagi lah. Sebab nanti buka sekolah ada ujian lagi untuk tingkatan 4 ni. Ustaz kata kalau macam tu tak apa. Tak payah diminta lah. Okey, tak apalah. Kiranya semua masih nak kekal dengan kelas ni lah. Setakat lah. Yang nak Masih Ustaz. Ya. kekal. Okey, Alhamdulillah. Okey. Sebelum tu kita dah baca tentang ta'rif ilmu usul fiqh. Banyak kali dah ulang. Gabungan antara dua perkataan iaitu usul dan fiqh. Yang mana setiap satu tu dia ada makna dia, kemudian membentuk satu istilah. Kemudian syarah ta'rif, kita dah sentuh. Kemudian maudhu', fokus ilmu usul fiqh kepada 3, kita dah baca dah setiap satu persatu. Dan Ustaz telah memperincikan setiap satu, dan harap kamu faham lah. Walaupun agak banyak perincian tu. Kemudian hari ini kita masuk kepada nasyatu ilmi usul al-fiqh fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atba'it tabi'in. Iaitu perkembangan ilmu usul fiqh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah zaman tabi'in. Okey. Lam yudawwan ilmu usul al-fiqh illa fil qarni tsani al-hijri. Tidak dikarang ilmu usul fiqh melainkan pada kurun kedua hijrah. Maksudnya bermulanya ilmu usul fiqh ni iaitu pada kurun kedua.
Pada zaman Rasulullah kita tengok, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufti wa yaqdi bima yuha ilaihi min al-Quran wa bima yuaddi ilaihi ijtihaduh. Okey. Pada zaman Rasulullah, kerana apa usul fiqh ni tak ada? Kerana Rasulullah yufti, mengeluarkan fatwa, wa yaqdi, memberi hukum, bima yuha ilaihi minal Quran, dengan apa yang diwahyukan kepadanya daripada Al-Quran, wa bima yuaddi ilaihi ijtihaduh, dan apa-apa kalau ada masalah Nabi berijtihad. Jadi perlu tak kepada usul fiqh? Tak perlu. La hajata ila usulin wa qawaida fi hadzal asri. Tidak berhajat kepada usul dan kaedah-kaedah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengeluarkan fatwa dan memberi hukum. Hukum tu mai daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran dan hadis. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berbicara bukan mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi sebut tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu kepada usul fiqh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah, pi rujuk terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pi tanya hukum dia macam mana. Waktu zaman Nabi adalah Nabi berijtihad. Ada tak kebarangkalian ijtihad Nabi tersalah? Ada. Ijtihad Nabi pun ada juga yang tak selari dengan wahyu. Maksudnya, dalam satu hukum, Nabi berijtihad. Nabi berijtihad, buat keluarlah hukum. Kemudian Allah Ta'ala memperbetulkan ijtihad Nabi dengan satu turun ayat yang baru. Contohlah, mai dalam satu masalah. Masalah tawanan perang. Nabi SAW kata dekat tawanan perang tu, hampa ni boleh ditebus, iaitu dengan membayar fidyah. Bayar jumlah tebusan sekian dan akan dibebaskan. Tapi ijtihad Sayyidina Umar kata depa ni kena bunuh. Lepas tu turun wahyu menyokong pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka nalin nabi an yakuna lahu asra hatta yutqina fil ard. Maka nalin nabiyyin an yakuna lahu asra an yuskhina fil ard. Ayat itulah dalam surah At-Taubah. Ijtihad dalam satu masalah, kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tak menjadi masalah. Nabi ajak cara berijtihad. Bukan kata Nabi itu tak maksum, tak. Maksudnya, kesalahan yang dibuat oleh Nabi itu ditegur oleh Allah SWT dan mengajak kepada umat, jangan takut kepada kesalahan. Ada lagi wahyu yang menyokong Sayyidina Umar. Ijtihad Sayyidina Umar ni antara yang terkuat lah di kalangan para sahabat. Banyak wahyu yang selari dengan pendapat Sayyidina Umar. Antaranya lagi dia, waktu kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu kepala kepada munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, Salul tu nama kepada ibu dia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Pak dia nama Ubay, mak dia nama Salul. Waktu dia mati, dia munafik. Anak dia mai dekat Rasulullah SAW minta pakaian supaya nak mengkafankan bapa dia. Apa Nabi kata? Tak apalah, ambil. Lepas tu, Sayyidina Umar tahu. Sayyidina Umar kata, ayah hang ni munafik ni. Tak boleh sembahyang jenazah kat atas dia dan urus jenazah pun tak boleh. Pasal dia munafik. Ayat Quran tak turun lagi waktu tu. Lepas tu, umat Islam dalam keadaan kebingungan menunggu wahyu. Tiba-tiba wahyu turun.
Wahyu turun, wahyu kata apa? Al-Quran, dalam ayat Quran surah At-Taubah juga. Wala tusalli ala ahadin mata abada wala taqum ala qabrih. Wala tusalli ala ahadin mata abada wala taqum ala qabrih. Jangan kamu solat kepada munafik dan jangan kebumikan, jangan uruskan pengkebumian jenazah dia. Tanda kepada wahyu setuju dengan pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sebab tu Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, Sayyidina Umar lah yang akan jadi Nabi. Sebab wahyu banyak selari dengan pendapat Sayyidina Umar. Itu antara contoh lah. Dan ada juga pendapat Sayyidina Umar yang disangkal oleh sahabat-sahabat yang lain. Suatu hari Sayyidina Umar, dia naik atas minbar. Bila dia naik atas minbar, lepas tu dia kata dekat jemaah, kalau boleh wanita-wanita ni tolonglah rendahkan mahar, jangan lebih daripada 400 dirham. Tiba-tiba bangun seorang perempuan tua kata apa? Wahai Umar, anda tak tengok ke ayat Quran? Ada ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-20. Di situ Allah Ta'ala kata, mahar tu nak bagi banyak mana pun boleh. Tak perlu kita membatasi kepada 400 dirham saja. Lalu Sayyidina Umar bila terdengar perkataan tu, Sayyidina Umar tarik balik kata-kata dia. Itu bentuk ijtihad Nabi SAW dan juga para sahabat. Kita tengok pada zaman sahabat pula, kana sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in yuftuna wa yaqduna bin nusus allati yafhamunaha bimalakatihim al-arabiyyati salimah. Para sahabat pun macam tu juga, mengeluarkan fatwa dan memberi hukum dengan nas-nas yang mereka faham. Bimalakatihim al-arabiyyati salimah ni maksud dia apa? Dengan bakat semula jadi mereka terhadap bahasa Arab yang tulen. Mereka ni faham bahasa Arab betul. Main nas apa pun, mereka boleh mentafsirkan nas dan mengeluarkan hukum. Itu pada zaman sahabat. Sebab mereka hidup dengan Nabi, mereka tahu lah. Nabi buat keluar hukum macam ni. Nabi ajak macam ni. Mereka duduk dengan Nabi, mereka tahu lah. Mereka dekat dengan Nabi. Yang kedua, kanu yaqdiruna ala istinbatil ahkami fima la nassa fihi bimalakatihim at-tashri'iyyah allati thabatat fi nufusihim. Mereka ni mampu mengeluarkan hukum pada perkara yang tidak ada nas. Macam tu juga bimalakatihim at-tashri'iyyah, dengan bakat semula jadi mereka dalam syariat ni dia tahu. Allati thabatat fi nufusihim, yang tetap ataupun yang menapak dalam diri mereka ni. Mereka dah faham molek dah syariat yang diajak oleh Nabi SAW. Sebab tu mereka boleh mengeluarkan hukum dalam satu masalah yang baru. Kemudian, kanu yaqifuna ala asbabin nuzulil ayat wa wurudil ahadith. Mereka ni tahu sebab nuzul ayat dan juga sebab wurud hadis. Ayat Quran ni turun sebab apa? Mereka tahu. Hadis ni turun sebab dia sebab apa? Mereka tahu juga. Sebab mereka hidup bersama Nabi. Yang tu je contoh dia. Bila duduk dengan Nabi, ada apa-apa masalah, boleh tanya Nabi. Nabi tak ada. Nabi dah wafat. Tinggal mereka saja. Mereka dah biasa dah dengan Nabi. Ada dalam satu masalah, Nabi buat keluar hukum macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dan mereka nampak tingkah laku Nabi SAW dan mereka pun tiru. Kemudian, kanu yafhamuna maqasid asy-syari' wa mabadi' at-tasyri' wa mabadi' at-tasyri'. Mereka ni memahami maqasid syariah yang 5 tu yang kita bincang sebelum ni, mengikut ranking tu.
dan prinsip-prinsip tasyri', asas tasyri' ni. Mereka dah tahu dah. Kan dalam mantik dulu kita dah belajar kan. Apa itu mabadi', apa itu maqasid. Maqasid ni adalah tujuan, mabadi' ni adalah asas. Asas syariat tu dia. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Mereka dah tahu dah. Maqasid dia apa dia? Tujuan syarak ni apa dia? Nak menjaga 5 benda tu. Semua tu dalam kepala mereka. Jadi perlu tak kepada usul fiqh? Kanu la yahtajuna ila usulin wa qawaida li fahmi nusus. Jadi tak perlulah buat satu kaedah untuk memahami nas-nas sama ada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kerana semua tu dalam kepala mereka dah. Mereka dah tahu dah. Para sahabat juga berijtihad. Mereka diajak oleh Nabi berijtihad. Ijtihad tu dia perah otak betul-betul untuk mengeluarkan satu natijah. Macam dengan ada satu masalah berlaku kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Kalau sebut Sayyidina Ali seeloknya, kata guru ustaz, sebut ketiga-tiga sekali. Karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Tiga-tiga sekali. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berlaku dia nak dakwa seorang Yahudi curi baju besi dia. Saya dengar tak kisah ni? Tak. Saya dengar. Dalam satu perang Siffin ataupun Hunain. Hunain kalau tak silap. Sayyidina Ali ni dia pakai baju besi tu tiba-tiba hilang. Duk tak lama lepas tu tiba-tiba dia tengok ada baju besi tersebut yang sebiji macam hak dia dan dia dakwa hak dia lah. Ada dekat orang Yahudi. Dia khalifah waktu tu. Dia memegang pemerintahan tertinggi dalam Islam iaitu khalifah. Dia dakwa Yahudi tersebut di mahkamah. Pi jumpa qadi. Qadi waktu tu nama dia Qadi Shuraih. Seorang qadi yang terkenal. Dan pemerintah pun buat dakwaan juga kepada rakyat biasa, orang Yahudi. Pi jumpa pemerintah, pi jumpa qadi dan qadi kata, mana bukti hang dakwa kata baju besi itu adalah milik hang? Sayyidina Ali kata apa? Okey, bukti dia aku boleh bawa 2 orang anak aku, iaitu Hasan dan Husain. Depa tahu kata hak ni sebiji macam hak aku punya. Qadi Shuraih kata apa? Qadi menjatuhkan hukuman. Anak tidak boleh menjadi saksi kepada bapa dia. Sayyidina Ali kata boleh. Dia ijtihad kata boleh. Tapi qadi kata tak boleh. Lah Sayyidina Ali pun akur dengan keputusan qadi bahawa baju tersebut adalah baju Yahudi. Sayyidina Ali tak lawan lah. Qadi jatuhkan hukuman bahawa milik itu adalah milik baju besi itu adalah kepada Yahudi tu. Lah selepas qadi jatuhkan hukuman, Sayyidina Ali pun dia bersalam dengan Yahudi tu dan berpeluk. Lah Yahudi itu pun dia akui sendiri. Dia kata, oh macam ni kat Islam. Engkau sepatutnya engkau pemerintah boleh ambil baju besi pada aku ni bila-bila masa je, tak gaduh pun. Nak bawa ke penghakiman. Tapi Islam macam ni rupanya. Dia tengok macam tu, lah Yahudi tu dia kata apa? Aku bersyahadat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Lah dia masuk Islam, lah dia kata betul, yang ni memang aku ambil, yang hang punya. Dia bagi macam tu je. Tu keindahan Islam. Okey? Itu tentang ijtihad lah, ijtihad para sahabat. Banyak lah kalau nak tengok. Okey? Perlu tak kepada usul fiqh pada zaman sahabat? Tak perlu, kerana mereka hidup dengan Nabi SAW dan mereka pun tahu cara nak mengeluarkan hukum macam mana. Berlaku juga pada zaman sahabat khilaf antara 2 sahabat besar iaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar
dengan seorang lagi nama dia Masruq. Berlaku khilaf antara mereka dua ni. Kalau seseorang tu dia bernazar nak bunuh anak dia, ni nazar ni. Dia bernazar nak bunuh anak dia. Apa hukuman yang kita akan jatuhkan kepada orang tersebut? Nazar nak bunuh anak dia. Padahal nak bunuh jiwa tak boleh. Nak bunuh insan tak boleh. Abdullah bin Abbas dia mentafsirkan, dia kata okey, ijtihad dia, kalau ikut ijtihad dia lah, kepada kawan ni dia dikenakan 100 ekor unta sebagai diat. Dalam bab qisas kan, kalau bab bunuh hukuman dia 100 ekor unta sebagai diat. Diat tu sebagai pampasan lah. Tu ijtihad Abdullah bin Abbas. Berbeza dengan Masruq radhiyallahu anhu, dia kata apa? Okey, hukuman kepada orang tersebut hanyalah seekor kibash sahaja. Bila bertembung dua ijtihad ni, barulah mereka berbincang. Abdullah bin Abbas pun berbincang dengan Masruq pasal apa? Kata kibash. Lepas tu Masruq pun kata, okey, mana lebih mulia waktu Nabi Allah Ibrahim nak mengorbankan anak dia, iaitu Nabi Ismail, Allah menggantikan kibash. Mana lebih mulia antara Nabi Ismail dengan anak kawan tu? Takkan kita nak bagi lebih daripada kalau Nabi Allah Ismail pun diganti dengan kibash, takkan nak ganti lebih banyak daripada tu? Tentu koman-koman kena ambil hukum seekor kibash. Jangan lebih daripada tu. Kerana takut-takut nilai yang kita akan bayar kepada tebusan tersebut lebih mahal daripada Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail pun Allah Ta'ala ganti kibas saja. Takkan kita nak ganti dengan 100 ekor unta. Boleh faham tak? Pergi mana? Boleh. Boleh. Lah bila bertembung antara dua ijtihad tu, Abdullah bin Abbas pun dia berjumpa dengan dia berjumpa dengan Masruq, dia kata okey, ni aku memegang pandangan hang. Pandangan hang lebih kuat daripada aku. Macam itulah. Tu ijtihad. Para sahabat tak ada masalah. Kemudian pada zaman tabi'in ittasa'atil futuhu al-islamiyyatu wa ikhtalata al-arab bighairihim wa dakhala fil arabiyyati kathirun min al-mufradati wal asalibi ghair al-arabiyyah. Berlaku perluasan kuasa dalam Islam. Wilayah Islam pun tersebar luas. Wa ikhtalata al-arab bighairihim, dan bercampurlah orang Arab ni dengan bangsa-bangsa ajam yang lain. Wa dakhala fil arabiyyah, dan masuk juga perkataan-perkataan dalam bahasa Arab ni, mufradat dan juga gaya bahasa yang bukan Arab. Dia jadi dah bercampur lah bila berlaku perluasan kuasa. Empayar Islam semakin luas. Jadi yang masuk Islam tu bukan orang Arab saja, orang ajam yang lain. Orang yang bukan Arab, Parsi, Rom dan sebagainya. Jadi bila masuk ke dalam bahasa Arab ni, masuk dalam Islam ni, sudah tentu kalimat-kalimat yang dibawa oleh orang ajam dah bercampur dah. Macam kita lah dalam bahasa Melayu, kita tak guna perkataan bahasa Melayu sepatut-patut. Kita pun guna juga bahasa-bahasa asing, bahasa Inggeris sebagai contoh. Contohlah, kalau kita nak suruh orang ambil extension kan, ambil Mac extension kan, kita pun tak tahu dalam bahasa Melayu extension tu apa. Sebab kita menggunakan pakai bahasa Inggeris. Nak cuba sebut tak dalam bahasa Melayu extension tu apa? Kamu tahu kan extension? Bahasa Arab dia panggil mushtarak. Tahu kan? Apa itu extension? Tahu. Tak tahu? Tahu. Tahu. Tahu tak apa. Bahasa Melayu panggil apa? Cuba sebut. Ada tak dalam bahasa Melayu? Ustaz tak jumpa.
Bahasa Melayu tak tahu tak? Ada. Tak tahu kan? Siapa jumpa Abang Mai lah. Sebab Tak kita ada, pun tak guna. Macam itulah yang berlaku pada zaman tabi'in. Kasurat al-ishtibahat wal ihtimalat fi fahmi nusus. Okay, mereka ni ada masalah keraguan dalam memahami nusus. Al-ihtimalat ni maksudnya keraguan, agak-agak saja. Al-ishtibahat ni pun sama maksudnya. Dia agak-agak, dia ragu-ragu dalam memahami nusus. Hak ni maksud dia mungkin je. Tak betul-betul tepat. Ni zaman tabi'in. Dia dah semakin rumit dah. Kemudian tengok lagi apa yang berlaku. Tajaddadat al-khawadithu wa ta'aqqadat al-masailu bisababi tanawwu'i masalikil hayah. Mai pula satu peristiwa yang baru. Masalah pun rumit. Berselerat. Sebab apa? Sebab berbeza gaya hidup. Ataupun kehidupan yang pelbagai. Mai pula masalah baru. Tak macam dengan penduduk Arab sebelum ni. Macam zaman lah, dalam masalah baru dia. Contohlah pakai spek kan. Zaman dulu tak ada pun spek mata. Boleh ke tak benda-benda baru ni? Contoh dia ada lagi. Pada zaman lah. Tengok transaksi menggunakan kad kredit. Boleh ke tak? Masalah baru banyak semua. Kita beli barang, beli air minuman guna mesin saja. Lafaz akad jual beli tu tak ada. Aku jual, aku beli tak ada. Boleh ke tak? Masalah dah pun pelbagai. Masalah menjadi rumit. Pernah tak kita beli air menggunakan mesin? Kita sebut aku beli. Mesin tu ialah dia lempak dia punya air tu, kita pun ambil, lepas tu dia kata aku jual. Pernah tak macam tu? Tak pernah, tak ada pun kan? Tak pernah. Tak ada. Itulah masalah yang berlaku pada zaman tabi'in. Masalah pada zaman tu lah, bukan kata mesin ada dah zaman tu. Tak. Maksud Ustaz, seumpama dengan tu lah, ada masalah baru. Lepas tu pada zaman tabi'in da'at al-hajatu ila wad'i dawabita wa qawa'ida lughawiyatin wa qawa'ida syar'iyyatin yuqtadaru biha ala fahmi nusus. Dia perlu kepada meletakkan satu garis panduan dan satu kaedah bahasa, kaedah syariah yang mampu untuk memahami nas. Dia perlu dah waktu tu. Sebab ramai orang ajam dah tak mampu lagi nak faham bahasa Arab. Begitu juga orang Arab. Orang Arab sendiri pun ada masalah dalam memahami kalimah-kalimah Arab yang masuk daripada, yang perkataan tu daripada bahasa asing. Beza antara dawabit dengan qawaid ni dah. Dawabit ni dalam satu masalah, qawaid ni dalam masalah yang rangkuman keseluruhan masalah. Dawabit ni dia lebih kecil lah. Qawaid ni luas. Itu beza dah. Dawabit dalam satu masalah. Qawaid dalam masalah yang banyak. Cuma perlu kepada letak satu kaedah dan garis panduan saja waktu zaman tabi'in. Pembukuan ada tak lagi? Tak. Cuma mereka fikir kata waktu tu ada dah ura-ura perlu ada satu kaedah. Tapi tak garang lagi. Bila garang? Waktu ni. Asru atba'i tabi'in. Pada zaman tabi'in. Apa yang berlaku? Ihtadamal jidalu baina ahli al-hadith wa ahli al-ra'yi. Berlaku perdebatan antara ahli hadis dengan ahli ra'yi ni, iaitu orang-orang yang menggunakan pandangan sendiri. Ada yang berpegang dengan hadis, hukum apa semua dia ikut hadis dia. Ada yang dah pandai-pandai dah guna pandangan sendiri. Kemudian ishtara'a ba'du dhawil ahwa' 'ala al-ihtijaji bima la yuhtajju bihi
Wa inkari ba'dhi ma yuhtaju bih. Orang yang ikut hawa nafsu ni dia berani. Istira'ah ni maksudnya dia berani berhujah dengan benda yang tak dijadikan hujah dan mengingkari benda yang menjadi hujah. Daripada berani dah. Ni zawil ahwa ni. Orang yang ikut hawa nafsu. Dapat tak kau start laju? Kalau laju kau buat lah. Okey ya. Munirah sampai Munirah. Munirah bukan tak terlepas ke? Ya Ustaz, ni apa ikam saya Ustaz? Saya Atif. Siapa dia nama? Atif. Atif. Oh. Tak bukan masuk akaun sendiri ke? Tu apa nama ada problem sikit. Ada Ni problem. guna PC. Okay, boleh ikut lah. Kau laju sangat. Okey. Okey ya. Lepas tu wudi'at dawabita. Sorry. Wudi'at dawabitu wa buhutun fil adillati syar'iyyati wa kayfiyyati al-istidlali biha. Waktu inilah diletakkan satu garis panduan dan berlaku perbahasan ataupun kajian tentang dalil-dalil syarak dan bagaimana berhujjah dengannya. Kaifiyah bagaimana? Al-istidlal biha ni maksudnya berhujjah. Berinteraksi dengan nas lah kita kata. Bila diletak, barulah duwina ilmu usul al-fiqh fi hadzal asr. Barulah dikarang ilmu usul fiqh pada zaman atba' at-tabi'in. Iaitu pada kurun ke berapa? Kurun kedua. Kurun kedua bermula daripada bila? Bermula daripada 201 Hijriyah sampailah kurun kedua bila? Tak tahu lah. Kurun kedua daripada 101 Hijrah sampai 200 Hijrah. Itu kurun kedua. Oh. 101 sampai 200. Masuk 101 dikira kurun kedua Hijrah. Boleh? Soalan ni selalu tanya, bilakah bermulanya pengarangan ilmu usul al-fiqh? Jawapannya, pada zaman, sama ada zaman atba' tabi'in ataupun pada kurun ke-2 Hijrah. Soalan ni famous, selalu tanya. Dalam soalan juga kadang-kadang dia suruh cerita. Terangkan nasy'ah ilmu usul fiqh fi asri atba' tabi'in. Terangkan perkembangan ilmu usul fiqh pada zaman tabi'in. Inilah poin-poin dia. Kalau tabi'in yang ni, kamu kena ngapai semua lah cerita dah. Daripada awal. Kalau tak mau ngapai, faham, buat ayat sendiri. Yang tak lari daripada kaedah. Okay, boleh pi lagi? Ustaz. Ya. Nak minta translate satu kataan ni yang terlepas tak? Saya terlepas. Ya, kataan Wudi'at dawabit wa bahuth fil adillah syar'iyyah. ni. Wudi'at ni diletakkan dawabit garis panduan. Wa buhutun perbahasan ataupun kajian fil adillati syar'iyyah maksudnya pada dalil-dalil syariat. Pada nas lah. Wa kaifiyatil istidlali biha ni maksudnya bagaimana berinteraksi dengan nas. Dah dapat dah ayat-ayat tu macam mana pula nak mengeluarkan hukum. Dia letak satu kaedah. Kaedah apa nama? Usul fiqh. Boleh Putra? Boleh tak? Syukur Ustaz. Afwan.
Boleh pilih lagi? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, kita tengok pula wadi' ilmi usulil fiqh wa muallafatuh. Baca begitu. Wadi'u ilmi usulil fiqhi wa muallafatuh. Maksudnya pengasas kepada ilmu usul fiqh dan juga karangannya. Siapa dia yang awal? Awal man dawwana qawaid hadzal ilmi wa buhuthahu wal Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i al-mutawaffa sanah 204 lil hijrah. Orang yang awal-awal membuat ataupun meletakkan satu kaedah dalam ilmu ini dan mengkajinya, siapa dia? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Iaitu siapa dia? Imam Syafi'i lah. Yang meninggal pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i lahir pada 150 Hijrah dan meninggal pada tahun 204 Hijrah. Ingat tak lagi dalam tingkatan 3 Usuluddin, dalam bab sirah tu, kita sebutkan Imam Syafi'i, imam yang 4 tu. Ada. Usuluddin kalau tingkatan 4 lagi banyak. Apa nama karangannya? Wa mu'allafuhu fi usulil fiqh wa kitab ar-risalah, iaitu nama kitab Ar-Risalah. Sebab dia karang selalu tanya. Meninggal pada tahun bila? Selalu tanya. Nama karangan kitab dia apa dia? Ar-Risalah. Imam Syafi'i sendiri kau yang tulis? Tak. Siapa yang tulis? Anak murid dia. Nama dia Rabi' Al-Muradi. Rabi' Al-Muradi. Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi. Antara anak murid kesayangan Imam Syafi'i lah. Imam Rabi'. Imam Syafi'i panggil dia, wahai Rabi', ta'al. Wahai Rabi', mai sini Zat. Apa yang aku cakap ni tolong tulis. Sebab tu dia panggil Ar-Risalah. Semua dalam kepala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sebut dia tulis. Jadilah satu kitab nama dia Ar-Risalah. Imam Syafi'i sebut daripada kepala dia. Tak ada menggunakan hadis. Dulu semua dalam kepala dia. Kita nak kena buka komputer, buka laptop, cari maklumat. Okey, ambil ni sikit. Okey, tulis. Imam Syafi'i tak. Semua dalam kepala dia. Dia cakap, anak murid dia tulis. Imam Rabi' Al-Muradi. Yang ni tak ada dalam soalan periksa, tapi kadang-kadang ustaz tanya lah, siapa dia nama anak murid Imam Syafi'i. Kitab dia nama apa? Ar-Risalah. Sebab apa nama Risalah? Sebab tu lah. Sebab dia suruh Imam Rabi' yang tulis. Imam Rabi' ni antara orang yang bati'ul fahmi. Orang yang lambat faham pada awal dia. Imam Rabi' sendiri cerita. Dia cerita satu hari dia masuk dalam satu majlis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i awal-awal dia sampai ke Mesir, dia tak, ahli Mesir tak faham dengan percakapan Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i ni dia adalah seorang ahli bahasa. Dia daripada Gaza. Gaza tu Gaza. Dia asal daripada sana. Pergi ke Mesir. Dia berbicara dengan ahli Mesir tak faham. Sehingga dia terpaksa turunkan sikit dia punya bahasa dia tu. Biar orang boleh faham. Bahasa dia tinggi. Imam Rabi' waktu masuk dalam majlis Imam Syafi'i, dia tak faham. Dia tanya Imam Syafi'i dalam majlis tu, wahai Imam, dalam masalah ni macam mana? Ulang sekali lagi, aku tak faham. Kali pertama tanya. Imam Syafi'i pun terang. Dia tak faham juga. Dia tanya kali kedua.
pun dia tak faham juga. Lah, dia kata apa? Aku mengundur diri daripada majlis tersebut perlahan dan aku terus keluar daripada majlis tersebut. Takut apa? Takut nanti aku telah mengganggu orang lain. Kerana aku seorang, mereka tak boleh melanjutkan perbicaraan ke masalah yang seterusnya. Lalu dia keluar terus. Imam Syafi'i pun keluar lah. Keluar. Sampai di satu tempat, Imam Syafi'i jumpa dia. Imam Syafi'i tegur dia. Macam mana? Masalah tadi dah faham molek kan? Dia kata apa? Tak faham juga. Imam Syafi'i pun bawa dia ke rumah. Terang di rumah sebanyak 40 kali. Masalah yang sama, barulah Imam Rabi' faham. 40 kali. Barulah dia faham. Sehingga Imam Rabi' menjadi seorang ashabul wujuh. Ashabul wujuh ni antara orang kanan Imam Syafi'i lah. Yang menjadi rujukan. Mula-mula dia bati'ul fahmi, lambat faham. Tapi bila dah ditrain dengan Imam Syafi'i, dia jadi orang yang hebat. Imam Rabi' al-Muradi. Itu kesabaran Imam Syafi'i lah. Imam Rabi' sendiri kata, kalau bukan kerana kesabaran Imam Syafi'i, nescaya aku tak akan jadi Rabi' yang sekarang yang kau tengok ni. Ni kata-kata Imam Rabi'. Kalau bukan kerana kesabaran, tok guru dia Imam Syafi'i. Mengaji sungguh. Kamu kalau tak faham, kamu tanya ustaz tak? Tanya sekali. Tak apalah ustaz boleh sabar. Tanya kali kedua ustaz sabar lagi. Tapi jangan sampai 40 lah. Sampai 40 ustaz pun hilang kesabaran. Okey. Tengok lagi. Ba'du kutubi usulil fiqh inda Syafi'iyah. Sebahagian kitab-kitab usul fiqh di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Syafi'iyah ni maksud dia ulama yang berpegang dengan metodologi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia bawa satu kaedah usulul fiqh kan. Dia buat satu kaedah. Lalu imam-imam yang lain menggunakan kaedah yang sama. Jadi depa ni disebut apa? Asy-Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Macam tu juga Al-Hanafiyah. Maksud dia apa? Ulama yang berpegang dengan metodologi kaedah usul fiqh Imam Hanafi. Kalau Imam Hanbali disebut apa? Al-Hanabilah. Kalau Imam Maliki disebut Al-Malikiyah. Ya nisbah di belakang ni jangan lupa. Kalau Imam Syafi'i saja disebut ni Asy-Syafi'i. Kalau Asy-Syafi'iyah ulama yang berpegang dengan metodologi Imam Syafi'i. Kalau kamu baca kitab kan dia sebut wa qala ashabus Syafi'iyah. Maksudnya bukan Imam Syafi'i sendirilah. Maksudnya ulama yang menggunakan pakai kaedah dia. Boleh? Boleh. Kitab-kitab ni keluar dalam Faisal juga. Yang mana semua kitab ni kamu kena hafal. Nama kitab dan juga pengarang. Yang pertama Al-Burhan. Nama apa? Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Al-Mutawaffa sanah 478 Hijriyah. Nama pendek dah. Al-Imamu Juwaini. Itu nama pendek dah. Al-Imamu Juwaini. Kalau kamu perhati, susunan tahun ni dia ikut tertib 478, 505, 606. Ni tarikh apa ni? Tarikh kematian, tarikh wafat imam ni. Jadi kalau nak hafal ikut turutan ni lah. Ikut garis masa ni. Al-Burhan, karangan siapa? Imam Juwaini. Sabda Imam Juwaini. Imam Juwaini adalah guru kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali juga dia ada satu kitab usul fiqh dia, nama dia Al-Mustasfa. Nama sebenar dia Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid ni adalah kunyah. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini nama dia. Meninggal pada tahun 505 Hijriah. Imam Ghazali dia musafir dan sempat bertemu dengan Imam Juwaini. Imam Juwaini adalah guru dia dalam usulul fiqh.
cerita Imam Juwaini ni dia seorang yang gagap sikit lah, tak teruk, gagap sikit. Tapi bila ditanya oleh anak murid, dia kata, kenapa engkau gagap wahai Imam? Dia sebut apa? Aku gagap kerana waktu aku kecil dulu, waktu bapa aku jaga aku, kan, mak aku tak ada. Bila mak aku tak ada, aku menangis. Bila menangis, aku perlukan susu. Jadi susu mak aku tak ada, aku terpaksa minum susu daripada seorang pembantu ataupun khadam. Bila dia minum, tahu dekat bapak dia lah. Bapak dia kata, hang bagi minum air susu siapa ni? Lepas tu khadam dia kata, air susu ni aku punya. Bapak dia buat apa? Bapak dia, tunggang dia, duduk macam tu. Kepala ke bawah, kaki naik atas. Nak pergi keluar balik, muntah balik sisa-sisa makanan. Kerana apa? Ulama dulu-dulu mereka jaga sungguh pemakanan. Makanan yang baik akan melahirkan orang yang hebat. Jaga sungguh makanan. Tu dari sudut kesufian lah. Sudut sufi lah. Kalau kita ikut orang biasa, kalau ikut fiqh kan, makanan tu ada cop halal, tak perlu tanya lah siapa buat. Walaupun Cina yang buat, ada cop halal jakim, kita terus makan, tak ada masalah. Tu dari sudut fiqh. Tapi dari sudut tasawuf, dia kaji semua. Makanan diperlukan kepada orang yang Islam, orang yang menjaga akidah, orang yang menaikkan solat. Biar makanan yang terhasil darah daging dia tu akan merangsang dia untuk melakukan ibadah. Mereka jaga sungguh-sungguh. Lepas tu Imam Juwaini kata apa? Aku gagap ni sebab waktu bapa aku tunggang aku dulu ni tak keluar habis. Ada lagi sisa-sisa dalam badan aku ni. Sebab tu aku gagap. Ini diceritakan sendiri oleh Imam Juwaini. Okey, kemudian yang ketiga, Al-Mahsul fi Ilmi Al-Usul. Siapa dia? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nama sebenar dia betul? Abu Abdullah kunyah Muhammad bin Umar Ar-Razi Fakhruddin. Nama pendek dia, kalau kita nak tulis, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ni gelaran dia ni, Fakhruddin. Gelaran kepada Imam Al-Ghazali dah Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ni Fakhruddin, kebanggaan agama. Gelaran dia. Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi ni sebab apa? Sebab dia dilahirkan di satu tempat yang namanya Roy. Roy. Dia lari sikit daripada kaedah bahasa Arab. Roya. Dalam tulisan Arab dia Roya. Roy. Jadi nak disebahkan tempat dia dilahirkan Ar-Razi. Macam tu juga Al-Marwazi. Kan? Al-Marwazi. Nama tempat dia mana? Oh, saya tak ingat. Tapi kena tambah Mawar. Zai juga. Ha? Mawar. Ada satu tempat. Dia ikut kaedah tu lah. Kena tambah Zai. Okey. 606 Hijriyah. Kemudian Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Al-Imam Al-Amidi. Wafat pada tahun 631 Hijriah. Ni semua nama tempat ni. Al-Ghazali. Kemudian Jam'ul Jawami' Tajuddin As-Subki. Al-Imam Tajuddin As-Subki. Taj, mahkota agama. Tu nama singkat daripada Imam Tajuddin As-Subki.
Imam Tajuddin As-Subki adalah anak kepada Imam Taqiyuddin As-Subki. Dua-dua beranak jadi ulama. Bapa dia pun orang yang terkenal, Taqiyuddin As-Subki. Dia nama Tajuddin As-Subki. Al-Bahrul Muhit, Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Itu kalau kamu nak hafal pendek lah. Bahrul Muhit lil Imam Badruddin Az-Zarkashi. Al-Mutawaffa sanah 994 Hijriyah. Yang ni kalau nama pendek dia dah Imam Tajuddin As-Subki, Imam Al-Amidi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini. Okey, boleh? Boleh dekat tu? Boleh. Boleh. Boleh eh? Nak hafal nama-nama ni agak-agak lama tak? Susah tak? Berserta dengan Tak. nama kitab. Tak tahu. 5 minit boleh ke? 5 minit. Nanti kita tasmek di sekolah. Tak lama dah nak buka sekolah. Ada dalam 3 minggu, 4 minggu ke, sebulan lagi lah. Okay lah. Okey. Boleh dekat tu? Hari ni kita belajar tentang sejarah ataupun perkembangan ilmu usul fiqh. Kemudian kita baca juga tentang pengasas kepada ilmu usul fiqh dan juga kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i tentang usulul fiqh. Yang tu saja. Yang ni kita sambung hari lain lah. Ahamiyatu ilmu usulul fiqh. Minggu depan kita sambung. InsyaAllah. Di pelan-pelan lah. Ustaz pun tak ada suara dah. Ada lagi 4 minit lagi. Nak cukup sejam. Rasanya tak sempat kot kita nak habis. Kita berhenti dekat ni dululah. Sebelum kita berhenti ada beberapa soalan yang tak jelas. Nak suruh ulang ke? Ustaz, Ada soalan apa-apa ke? Putra? kalau dia tanya nama pengasas, boleh beritahu Imam Syafi'i terus tak? Ya, Beritahu nama penuh tak? ya. Kadang Beritahu soalan dia nama. tanya nama penuh. Oh, pula dah. Kena tengok soalan. Oh. Tak payah pun Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu bersempena dengan bukan nama tempat Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza tapi menggunakan pakai datuk dia yang ketujuh, nama dia Syafi'. Sebab tu dia guna perkataan Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pun seorang yang hebat kalau kita baca sejarah dia. Ustaz bisa cerita dah kalau dekat 3S, 3K kan. Kisah dia berguru dengan Imam Malik macam mana. Kewarakan Imam Syafi'i macam mana. Hebatlah. Waktu dia mengaji di Mekah dan Madinah, Imam Syafi'i tak akan makan melainkan makanan itu dikirim daripada ibu dia sendiri. Dia makan hasil masakan, hasil makanan daripada ibu dia sendiri. Bukan mak dia masak lah. Mak dia duduk di Gaza. Waktu tiba musim umrah ataupun musim haji, mak dia tanya, siapa nak pergi ke sana? Okey, tolong bawakan kepada anak aku. Dan dia makan macam tu je. Bekalan dia banyak. Daripada mak dia sendiri. Sebab tu dia jadi orang yang hebat. Makan hasil tangan mak dia. Kita hari ni makan macam-macam. Orang tak semayang pun yang masak tengah digoreng kan. Mandi hadas pun tak tahu. Entah mandi ke tak. Rambut ni pun warna rambut kan. Kita pun tak tahu. Tapi kita makan juga. Asalkan halal kita makan je. Tapi dari segi tasawuf dia jaga semua tu. Jaga pemakanan betul-betul. Untuk melahirkan insan yang hebat. Kita jaga tegak mampu lah. Kadang-kadang dia main melalui firasat. Macam ustaz pun macam tu lah. Kadang-kadang masuk dalam satu kedai tu kan. Tengok macam tak ada selera je nak makan. Tengok orang dia pun pakai selak pendek. Aurat pun tak tutup. Dia tak ada selera. Kita pilih makanan yang terbaik. Okey, lagi soalan?
Tak ada? Selesai lagi? Tak ada? Ya, Tak ada. kalau tak ada. Hah? Tak ada, tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada,